Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita nak masuk ke topik perbandingan antara alkana dengan alkena, dan kalau ada masa kita akan masuk ke sifat kimia untuk etanol dengan asid karboksilik. Okey, baik. Kita lihat kepada perbandingan antara alkana dan alkena. Mula-mula kita mesti faham bahawa alkana ni adalah hidrokarbon yang tepuh. Bermakna dia mempunyai ikatan tunggal semua. Dan alkena ni adalah hidrokarbon tak tepuh. So, mereka mempunyai ikatan ganda dua antara karbon dengan karbon. So, apa yang berlaku adalah sifat mereka adalah berbeza. So, sifat fizik biasanya sama. Dan bilangan karbon, kalau kita sedang bandingkan heksana dengan heksana, bilangan karbon dia dua-dua adalah C6, tapi hidrogen dia 14 untuk heksana dan 12 untuk alkena, kekurangan atau kurang dua karbon sebab ada ikatan ganda dua. So, perbandingan yang pertama, satu adalah hidrokarbon tepuh untuk heksana dan tak tepuh untuk heksana. So, ini ada ikatan tunggal, heksana pula ikatan ganda dua. Untuk heksana, dia hanya berupaya menjalani tindak balas penukar gantian saja. Bermakna, kalau ada hidrogen, hidrogen ni kena dikeluarkan dengan ada keadaan cahaya UV, barulah boleh masuk ke sebarang, katakan halogen, klorin ke dalam penukar gantian. Untuk heksana, apa yang berlaku adalah kita boleh menjalani tindak balas penambahan di mana kita boleh putuskan ikatan ganda dua dan terdapat dua ikatan baru yang kita boleh masukkan A dan B ke dalam. Dan perbandingan yang keempat adalah peratus karbon untuk heksana adalah jauh lebih rendah sebab walaupun karbon mereka sama, jisim heksana adalah lebih besar. So, bila jisim dia lebih besar, apa yang berlaku adalah peratus karbon dia adalah lebih rendah. Dan kita, kalau peratus karbon lebih rendah, bermakna dia kurang berjelagah. Bermakna bila dibakar, wasap hitam ataupun kita kata asap hitam tu, jelaga tu adalah kurang. Berbanding dengan kita kata peratus untuk jisim karbon per molekul, kita kena sebut perkataan per molekul, heksana adalah jauh lebih tinggi sebab jisim heksana, jisim molekul relatif, kalau kita kira heksana dengan heksana jauh lebih rendah. So, peratus karbon dia lebih tinggi, maka nyalaan dia ataupun bila kita bakar, dia akan lebih berjelagah. So, untuk eksperimen untuk buktikan tentang kita kata pembakaran ataupun kejelagaan nyalaan untuk heksana dan heksana, apa yang kita boleh buat adalah kita lihat kepada eksperimen ni. So, hipotesis yang kita gunakan adalah heksana terbakar dengan nyalaan lebih berjelagah heksana, iaitu alkena, berbanding dengan heksana, iaitu represent alkana. So, pembuluh ubah dimanipulasi adalah heksana dan heksana, dan bergerak balas adalah kejelagaan nyalaan, dan kita tetapkan atau malahkan isi padu kedua-dua heksana dan heksana. So, bila kita masuk dalam katakan piring Petrish, okay, kita masukkan ataupun kita boleh masuk dalam sebuah mangkuk penyejat, dan apa yang berlaku adalah bila kita nyalakan dan kita letak kertas turas, okay, kertas turas di atas nyalaan tersebut, kita pastikan jarak daripada piring Petrish ke kertas turas tu tetap untuk kedua-dua heksana dan heksana, dan kita dapati bahawa kertas turas yang
bahagian heksana akan menampak tompok hitam yang jauh lebih besar. Bermaksud kejelagaan dia lebih banyak. So itu adalah satu cara untuk menentukan atau bezakan heksana dan heksana. Satu lagi cara untuk membezakan, ini adalah yang paling popular, untuk membezakan heksana dan heksana. Katakan kita ada dua botol. Okey, dua botol yang mengandungi heksana dan heksana, dan katakan label dia label untuk botol tu sudah tanggal. So kita tak tahu yang mana adalah heksana dan heksana. So kita masukkan ke dalam dua tabung uji. Botol-botol ni dua tabung uji berbeza. Okey, dua tabung uji berbeza. Katakan tabung uji ini daripada, kita kata botol A, ini daripada botol B. Lepas tu kita titiskan air bromin ke dalam dua-dua heksana atau heksana yang kita tak tahu yang mana adalah heksana dan heksana ni. Baik. Bila air bromin dititikkan dan kita goncang, apa yang berlaku adalah kalau dia heksana, air bromin yang warna perang tu akan kekal. Bermakna larutan tu akan nampak warna perang. Mungkin jernih sikit tapi warna perang dia tak hilang. Tapi kalau larutan di sini adalah heksana, apa yang berlaku adalah warna perang dia akan luntur. Bermakna apa yang berlaku adalah actually tindak balas yang berlaku, yang kita kata tindak balas penambahan bromin akan masuk ke dalam molekul heksana ni menjadi bromida, dan apa yang berlaku adalah warna perang dia akan hilang. So di sini kalau warna perang dia hilang, maka kita tahu botol tu adalah alkena ataupun heksana. So kita boleh labelkan ini adalah heksana, ini adalah heksana. Itu cara untuk menentukan atau bezakan antara heksana dan heksana. Baik, satu cara lain adalah kita masukkan larutan kalium manganat 7 berasid. Warna asal kalium manganat ni adalah warna ungu. Okey, kalau kita lihat lukisan ni warna ungu. Sama juga kalau kita nak bezakan yang mana heksana dan yang mana heksana, apa yang kita buat, kita sediakan dua tabung uji, satu masukkan heksana dan satu masukkan heksana. So kita nampak bahawa pembuluh bergerak balas adalah perubahan warna. Kalau warna larutan kalium manganat 7 berasid daripada ungu tukar kepada tak berwarna, okey, maka itu adalah larutan heksana. Okey, sebab apa yang berlaku adalah tindak balas pengoksidan berlaku. Kalau heksana, warna ungu dia akan kekal, tidak ada perubahan. Okey, baik, untuk perbincangan ni kita cuba buat perbincangan sendiri supaya kita tengok adakah kita faham apa yang dibelajar. Okay. Baik, yang ini adalah untuk tunjukkan mengapa jelaga ni lebih banyak pada alkena. Okey, alkena. Sekarang kalau kita lihat kepada alkena, dia C3H6. So kalau kita lihat kepada jisim dia 36 campur 6 ialah 42. Kalau itu adalah propana C3H8, maka kita akan dapat jisim dia 44. Okey, 36 campur dengan 8, 44. So bila kita kira bilangan peratus ataupun peratus karbon adalah 3 karbon, so 3 karbon 3 kali 12 per 44, kita dapat 81.82%. Tapi peratus karbon untuk propena, iaitu mewakili alkena, 36 bahagi dengan 42, kita dapat 85.71%. Oleh sebab peratus karbon dia lebih tinggi,
maka apa yang berlaku adalah jelaga dia lebih banyak. Okey, pembakaran tu menghasilkan propena tu menghasilkan jelaga yang lebih banyak, dia lebih berjelaga. Okey, so jelaga tu actually adalah karbon lah. Bila bilangan karbon per molekul hidrokarbon semakin bertambah, peratus jisim karbon per molekul semakin tinggi. So nyalaan dia semakin berjelaga. So apa yang berlaku adalah kalau kita masukkan bromin dengan helium manganat 7 berasid, alkana tidak ada tindak balas. Tapi alkena, oleh sebab ada ikatan ganda 2, maka tindak balas penambahan berlaku. So dia akan melunturkan warna air bromin yang warna perang jadi tak berwarna, ataupun warna helium manganat 7 berasid daripada warna ungu menjadi warna tidak berwarna juga. Okay, so kita cuba siapkan latihan ataupun aktiviti 2 air ini.